Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sekali lagi berjumpa kita di dalam YouTube channel Amar Yusof Fotografi dalam projek gazebo. Baik, kalau sebelum ni pandangan 3D dalam bentuk warna ataupun realistik. Tapi kalau kita lihat sekarang ni pandangan ataupun bentuk pandangan dalam skrin adalah dalam bentuk seperti sketch, lakaran. Okay. Jadi sebenarnya benda ni boleh ditukar-tukar mengikut kita punya kesukaan kita lah ataupun kehendak kita mana kita nak guna atau ikut kesesuaian. Okay. Untuk pandangan seperti ini kita klik sketchy, dia macam seolah-olah kita sketch lakaran. Okay. Sketch. Kemudian kalau kita tengok yang sebelum-sebelum ni, saya selalu suka menggunakan 2D wireframes. Okey, inilah dia yang membuatkan kerja kita lebih cepat berbanding dengan guna seperti realistic shade dan sebagainya. Okey, conceptual bersama conceptual ni. Okey. Warna tetap sama juga seperti yang kita set hijau, merah, biru tu, tapi ada pada edging dia ada warna ada putih. Edging dia, setiap edging tu ada warna putih. Itu membezakan dia. Itu conceptual. Lepas tu kita tengok hidden. Hidden dia tak berapa ya itu dia. Hidden ni just ada pada border saja line dia. Warna tu pada border saja, tidak warna penuh lah. Okey. Sementara realistik ni dia mana macam real lah, panggil realistik. Macam kalau hijau tu hijau penuh. Lepas tu ada macam ada lighting, ada shading, ada lighting di situ. Okey, nampakkan dia bentuk 3D lah. Okey, nampakkan dia bentuk 3D. Dan lepas tu shade ni warna kelabu je. Okay. Sorry, shade yang kelabu ni shade of grey. Ni warna kelabu je. Kelabu. Kemudian shade with edge dia bahagian tepi tu pun ada warna seakan garisan warna tersebut. Setiap warna masing-masing. Okey, kemudian sketchy yang seperti yang saya tunjuk tadi. Wireframe dengan ni pun lebih kurang sama dengan 2D wireframe, cuma dia tak berapa ni lah, tak berapa kemas sangat, tak seperti 2D wireframe, sebab tu saya suka 2D wireframe. Kemudian X-ray pun sama, semua nampak. X-ray ni semua nampak, bahagian yang terlindung pun boleh nampak, sebab tu dinamakan X-ray, macam X-ray badan kita lah, semua nampak. Okey, ini pun sama. Okey, jadi kita kembali semula ke wireframe. Alright, kita akan buat bahagian rasuk seperti yang dijanjikan. Kita akan buat rasuk. Pergerakan untuk 2D wireframe ni memang dia memang lancar lah berbanding dengan sebab dia memerlukan banyak memori. Banyak memori guna-guna. So kita guna yang ni. Bergantung buat tengok, kadang-kadang tertentu kita akan gunakan realistik. Dalam keadaan tertentu kita gunakan 2D wireframe. Okey. Baik, kita akan pusingkan sedikit di sini supaya menampakkan hujung rasuk warna merah dan hujung di sini nampak sama-sama nampak. Di sini kan kita akan buat rasuk. Kita nak sambung rasuk. Dia berbagai cara nak sambung rasuk ni sebenarnya, nak buat supaya rasuk sebelah sini dan rasuk sebelah sini bercantum. Ada pelbagai cara. Sama ada nak gunakan extrude face, ataupun kita nak buat box, terpulang pada kita lah. Okey, saya tunjukkan satu cara nak buat ni. Kita gunakan kaedah box, 3D modeling box. Dia ada banyak sebenarnya. Ada banyak kaedah. Okey, kita pilih yang 3D box tadi. Okey, tu.
Okey. Jadi dia tengok arahan di sini, box specify first corner of center. Jadi kita specify dulu. Okey, saya akan pilih bucu itu yang pertama. Okey. Kemudian tengok di sini ada length, cube and length. Cube or length. Jadi kita saya suka gunakan length. Okey, sebab okey, enter. Kemudian dia tanya berapa kita punya length kita nak. Okey, panjang daripada sini ke sinilah, hujung bucu tu ke bucu sini. Mana dia? Okey, nampak dia dah end point. Dah nampak tu di situ end point. Ada klik. Kemudian dia tanya lagi berapa width dia, tebal dia. 50 mm tu memang ketebalan kayu lah. Jadi kalau betul 50 mm tu kita enter je lah. Enter ataupun dua cara. Klik di sini pada kotak ni. Ni. Ni sini. Klik di situ ataupun enter. Sebab di sini dia dah bagi tahu. Sebelum ni kita punya ketebalan kayu memang 50. So, kalau tak nak apa tu, tak nak klik pun boleh enter, pun boleh klik. Mana-mana boleh. Kemudian, ketinggian. Ketinggian maksudnya ni. Bila kita tarik, nampak. Dia nampak dia ikut ke mana, berapa ketinggian yang kita nak. Jadi kayu rasuk ni itu kita guna saiz 125. Jadi sama ada kita tulis di sini 125, di sini kita tulis 125 ataupun kita snapkan di penjuru pun sama. Dua-dua akan dapat macam tu kan. Benda sama. Nampak? Okey. Dah dapat sambungkan antara rasuk sebelah sini dengan rasuk sebelah sana, boleh disambungkan. Kemudian kita samakan warna dia ataupun match properties guna arahan MA atau match properties. Mana yang kita nak. Okey, yang ni sama dengan ni. Okey. Mana lagi? Kemudian kalau kita nak cantumkan, sekarang ni berasingan. Satu rasuk sebelah sini, rasuk tambahan yang kita baru buat dan rasuk yang sebelah sini yang sedia ada. Tiga bahagian yang berasingan. Sekarang kita kalau kita nak satukan jadikan sebatang, kita bagi arahan union ataupun di sini, di mana di sini. Saya tak memahir sangat sebenarnya gunakan ikon-ikon ni sebab dulu saya guna AutoCAD 2007. Bila saya upgrade laptop kepada dia dah install 2017. Jadi memang kena cari ikon dia kan. Memang kena explore betul lah. Tapi tak ada masalah. Saya gunakan arahan di sini. Kalau kita nak unionkan dia, kita just tulis union. Dia keluar di situ. Sama juga. Alright. Kita klik yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Okey, kita enter, dia akan jadi satu. Dia akan jadi nampak. Itu tandanya maksudnya dia menjadi sebatang dah. Daripada tiga bahagian atau tiga batang tadi jadi sebatang. Okey. Daripada sini macam mana kita nak jadikan dia? Okey. Jadikan dia sebelah sini pula. Okey. Arahan yang sama juga. Kita gunakan arahan mirror ataupun command mirror dan kita akan gantikan yang ni lah, yang dua bahagian ni kita gantikan. So kita padam sebab dia sama. Okey, kita padam dan kita mirrorkan yang ni. Kita mirror. Okey. Sebelum tu type arah mirror, kita klik enter dan pilih pusat kita nak mirror di mana. Okey, di situ midpoint. Midpoint kena ingat tanda dia warna hijau, segitiga ataupun dia akan keluar tulisan ataupun wording midpoint. Kita klik di situ, dia akan, dan kita ortokan garisan kita. Dia orto ni maksudnya dia bersudut tepatlah dengan garisan apa tu.
Kalau kita orto di sini, dia akan mirror di bawah. Kalau kita orto di sini, contohnya di sini, ke atas. Kita ke atas, dia akan mirror ke kanan. Okay? So, kita nak mirrorkan di ke bawah. So, kita klik di sini sebagai center dia, center ataupun pusat pusat apa dipanggil? Pantulan mirror ni pantulan MI mirror mula kita tekan mirror, okey enter, klik pada pusat pantulan dan enter balik. Jangan ingat jangan padam, jangan tekan Y nanti yang asal dia akan terpadam. So kita tekan no di yang asal ni akan kekal. Okey, dapatlah. Tengok bila saya escape dia pun dah terpadam. Mirror balik. Okey. Arahan mirror. Okey, select. Select. Lepas tu enter. Kemudian tekan pusat pantulan. Kita ortokan dia. Kemudian tekan no. Enter. Okey, itu dia. Okey, dapat. Jadi, bahagian sini pun dah siap. Macam yang asal macam tu. Kemudian kita tengok dia punya apa. Okey. Realistik dia macam tu. Nampak? Tu dia. Yang ada warna putih ni tadi sebab asalnya kita guna apa dia? Guna layer putih. Jadi yang kayu tambahan tu pun jadi putih, tapi tak apa, itu tak ada masalah. Jadi kita akan warnakan semua jadi warna merah yang seragam. Okey. Jadi itu saja untuk kali ini. Okey. Kita akan bersambung pada sesi yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.